Okay, sebentar. Dia masih bergolek-golek lagi. Okay dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, so hari ni cikgu nak cover. Dengar tak? Dengar tak? Suara dengar? Check. Sound check. Clear? My voice? Clear. Okay, so today I prepared to you a question. Okay, but before that I want to give a lecture about the errors in Java lah. Jenis-jenis error. Tadi cikgu sebab jenis-jenis error ni penting, dia akan keluar dalam UPS lah. Okay, jenis-jenis programming error UPS dan PSPM dia boleh keluar. Okay, so cikgu bagi dekat you all ni tadi. Nanti boleh tengok. Okay, so types of programming error. There are 3 types of programming error, which is the first one is syntax error. Okay, second one is logic error, and the third one is runtime error. So we go through one by one. Okay, what is syntax error? Syntax error, the definition is error that are detected by the compiler. Okay, kalau senang ceritanya, tak nak cerita definitionnya, senang ceritanya, bila after you compile, you done your coding, and then you try to compile and try to run it, it cannot proceed because of this error. Okay, dia terhenti dekat situ. So terhentinya ini adalah kerana dia adalah sekejap mana tadi? Okay, terhentinya adalah kerana dia mengandungi syntax error. So syntax error ni boleh jadi dia terlupa semicolon, terlupa letak break. Ya? Saya tak share screen Oh, saya tak share screen. Okay. Okay, sorry guys. Okay, so continue. Okay, so for example, forgot to put the semicolon, forgot to put the close braces, open braces, forgot to put the apa kita panggil tu, kurungan, kurungan tu kita lupa nak letak. So that are syntax error lah. So kesimpulannya syntax error ni when you compile, so bila you compile, so you cannot proceed. Dia akan stuck lah. Dia akan stuck. Okay, that is syntax error. Okay, any question for syntax error guys? Any question? Ada nak tanya? No. No, understand sebab selalu jumpa kan? Betul tak? Betul. Selalu jumpa kan? Okay, the second one is logic error. Ada orang nak masuk ni sekejap. Okay, second one is logic error. What is logic error? So logic error, usually the program cannot do what it must to function. Okay, apa yang dia perlu function, dia tak mampu nak buat. Okay, tapi kalau kita compile, dia tak keluar error. Dia tak keluar syntax error. Okay, tapi apabila kita run, we enter our input, the output produced by the program is not logic. So the result is not logic. Whether the formula being used is wrong, formula yang digunakan itu salah, ataupun berlaku kesilapan dekat mana-mana tempat lah. Okay, mungkin masuk input yang salah. Sepatutnya kita kena masuk input integer. Okay, kita pun buatlah program integer. Rupanya program ni sebenarnya dia ada mengandungi input double. So itu tak ada masalah lagi. Dia boleh baca. Cuma kalau melibatkan char dan sebagainya, so dia akan timbul error lah. Okay, that is logic. So usually logic error ni apabila formula salah lah. So jawapan yang keluar tu salah lah, sebab formula salah. Contohnya nak kira total. So jawapan total kita salah. Kenapa? Dia keluar jawapan tapi jawapan salah. Kenapa? Sebab formula salah. Okay, that is logic error lah. Okay, the last one is runtime error.
So in definition, runtime error is an error that cause a program to terminate abnormally occur while a program is running. Okay, so runtime error ni maknanya dia is related with the time lah. So it cannot proceed, okay, while it running the program, tiba-tiba dia terpaksa berhenti. Okay, contohnya macam ni. Contohnya you are accessing satu array yang mana the index number is not there. Kotak ada 10 saja. You nak access the array contoh 6 dalam kotak array you tulis 10. So itu tak wujud. Index number tu tak wujud. You nak access data dalam tu, so tak wujud. So dia akan terminate abnormally. Or it cannot terminate. Dia keep on running. Keep on running. Contohnya you buat satu input divide by 0. So when input divide by 0, it cannot stop lah. Ataupun you boleh tengok kat sini, input mistakes typically cause runtime error. Yang ni tadi cikgu silap lah, bukan dekat logic error. Contohnya input sepatutnya dalam integer, you masuk nombor double. So dia akan cause the runtime error. Okay, so we take for 10 untuk 1-2 minit ada azan. Sir tutup mic, sir. Azan. Ya, bagi lalu azan.
Okay, for those who just entered, tadi cikgu dah explain peringkat yang pertama tentang types of error lah. This one type of programming error. First one is syntax error, then logic error, then runtime error. Runtime error ni kalau kita masuk input yang salah lah, input salah, so dia akan jadi runtime error lah. Dia akan terminate abnormally lah. Okay, logic error ni kalau jawapannya salah sebab formula tu salah. Syntax error ni dia cannot proceed. Kita compile dia tak boleh proceed. Okay, now let's look at your question for today. Okay, simple question saja. Cikgu libatkan method dengan array. Okay, create a method to check odd or even number. Okay, so buat satu method. Okay, untuk odd or even number, to check odd or even number. And then create array to store several numbers. Then kita buat satu array untuk store several numbers. Then use method call to check all the number in array whether is odd or even number. Okay. Lepas tu kita dah buat array tu, kita keluarkan array tu dan kita check okay, number dalam array tu. Setiap array tu adakah dia odd ataupun adakah dia even number. Okay, so we are going to do it together. So prepare with your editor. Semua keluarkan editor masing-masing. Okay, tengok dan cuba fahamkan dulu and then boleh buat lah. Okay, so let's proceed. Okay, so step 1, we need to create an class name. Okay, cikgu belasah je dulu nama kelas ni. Kita tukar balik. Okay, this is our class name. Okay, so is it involve import? Of course. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh, sir. Okay, so kita buat the for statement tu, kita buat dulu. Class. Kita combine method and array. Method array. Method R. Okay. And then the main method. Void main. Tu. String. Okay. Cikgu pun baru buat ni hari ni. Kita tengok jadi ke tak jadi. Okay. Okay. So nak selesaikan buat satu persatu lah. So using scanner SC. Scanner SC ni sebenarnya kalau kita tak letak dekat dalam main method, kita boleh letak dia dekat dalam bawah kelas lah. Kalau letak bawah kelas, so dia boleh digunakan di mana-mana method. Tak ada masalah lah. Let's say cikgu letak kat bawah kelas, tak nak letak dalam main method. Sometimes kita nak gunakan dia dekat dalam others method kan. Takkan setiap kali nak guna, nak type scanner SC. So let's say, so I just put it inside the class. So kalau kita compile tak ada error lah. Okay, so it can use in every method. Bila dah buat ni, so SC tu boleh guna kat mana-mana method. Sekejap ada orang masuk. Syami baru masuk. Okay, for those yang baru masuk, this is the question for today. Okay, so I'm going to print screen dia. Mana print screen? Okay, print screen. So cikgu akan masukkan dalam group. Okay. Okay, so boleh tengok soalan tu dekat situ. Okay, so continue. Okay, so tadi cikgu kata cikgu letak scanner SC ni dekat dalam kelas. Instead of letak dalam main method, cikgu letak dalam kelas sebab kalau letak dalam main method, dia hanya function dalam main method saja. Kalau kita buat ada method, kena
buat lagi sekali. So better cikgu letak dalam kelas, dia boleh digunakan mana-mana method. Okay, so 4 statement already done. Okay, now inside the main method. So first question is to create a method to check odd or even number. So kita kena buat satu method nak check odd or even number lah. Okay, so I'm going to use this time cikgu nak pakai of method with the parameter. Cikgu nak gunakan parameter lah. Okay, so I'm using let's say I'm using, okay, it's an option you nak guna void ke, you nak guna integer je, dia adalah terpulang kepada anda macam mana you organize method you lah. Okay, so this time cikgu tunjuk paling mudah void lah. Okay, void and our method name. So method name maybe odd even. Okay, odd even, and then I'm using a parameter here where they must enter a number, dan number tu kita akan check lah. So the number should be in int x. Okay, so masukkan satu nombor int x. Okay, and then int x, and then untuk ini kita akan print sebab kita guna void. So void doesn't return any value. Okay, so it will only print something lah. Dia akan print something. Okay, so kita nak dia print apa? Okay, so kita nak dia print if, misalnya ada if lah, kita check lah. If x modulus by modulus apa? Macam mana tahu odd or even number? Bagi tahu cikgu formula dia. X modulus apa? 2 Lagi? Modulus tu lagi? equal 0. Equal, salah. Equal. Dua kali. Kita checking Checking mesti dua kali Assigning satu kali. Okay, let's say equal 0. So kita terus, kita print terus. Kita tengok nanti sesuai tak. Kalau tak sesuai kita tukar system.out.print. Okay. So kita tulis kat situ even. Okay, even number. Atau nak lebih cantik lagi, kita buat message sikit lah. Kita buat message sikit. Sebelumnya kita kata x tambah is x. Okay, cikgu nak tanya, faham tak apa cikgu buat ni? X is even number. Kecil lah 7 pula. Even. X is even number. Okay. Sekarang ni faham tak apa cikgu buat ni? Do you understand guys? Do you understand apa maksud cikgu buat ni? Faham, sir. Faham Maksudnya value x yang dimasukkan ini nanti dia akan keluar kat sini, dia nyatakan ini adalah even number. Okay, so else, kalau else kita keluarkan x is odd number. Odd number. Okay, setakat ni faham tak macam mana fungsi method ni? Faham tak? Faham tak? Faham, sir. Okay, good. Okay, so faham. Sekarang ni kita nak call dia lah. Kita nak call dia. So bila call pastikan value ni ada lah nanti kan. Sebab kita nak check value ni kan. So mesti ada lah value tu. Okay, so value tu adalah daripada array. So kita look at the question again. So number 1 is settled. Create method to check odd or even number. Kita dah create. The second one, create array to store several numbers. So how many numbers? What is the size? How many numbers to store? How many numbers to store? Kita nak declare dan kita nak define kan. So declare, let's say the number is integer, int. Sorry, int num. Okay, int num.
array sign equal to new int. Okay, what will be the size? Berapa nak letak size dia kat sini? Berapa nak letak? 5, 10, 15? According to the question, it said several numbers. So, apa nombor nak letak? How you know 5? User yang letak. User yang letak. So, minta daripada user. Nak confirmation, minta daripada user. You nak berapa nombor sebenarnya? Cakap baik-baik. Okay, so minta pada user dengan cara kita buat satu system.out.print. Okay. System.out.print. Enter the size. Size tu dia punya size lah, size array lah. And then kita akan masukkan sc.next. Size integer lah, declare lah. And the size is equal to sc.next int. Alright, okay, settle. So this one nak letak apa? Dalam ni nak letak apa size dia? Nak letak apa dalam ni? Nak letak apa? Cepat. Letak size. Okay, good. Variable size Okay, so itu variable size. Okay, I try to compile. So dekat sini, state error. Maknanya dia tak boleh baca ni lah. Sebab dia kata no static error refer for a static context. sc.next int. Sekejap cuba tengok apa masalahnya. Non-static variable. Okay, so kalau dia timbul isu macam ni, kita tak nak cerita banyak, kita just Ctrl C, kita letak dia kat dalam lah. Sebab kita tahu itu punca dia kan. So dah tak ada error Okay, dah tak ada error. Kalau berlaku error, so kena copy, kena masuk dalam tu lah. Dalam ni tak ada input. So tak payah. Tak payah letak scan SC. Alright. Okay, so done. Berapa part kita dah done dah? Okay, so kita tengok soalan ni. 2 part kita dah done. Kalau soalan ni kata dia bagi katakan dia bagi 15 markah. So you dah buat 3 part daripada 15. At least you dah dapat 10 markah kat situ. So bila you dapat satu question yang besar, jangan panik lah. Selesaikan dia slice by slice. Ada markah dekat setiap slice tu. At least kat sini kalau you tak tahu nak buat ni, you dah dapat 10 daripada 15. Banyak tu daripada you rugi 0/15. At least 10/15 sangat banyak membantu lah. Okay, now the third part is then use method call to check all the number in array whether is odd or even number. Okay, maknanya dia nak kita panggil. Tadi kita dah create method. Now we need to call the method and check all the number in array whether is odd or even number. Okay, sekarang ni kalau kita perhati dalam ni dia baru buat size, nombor dalam kotak tu masih lagi belum dimasukkan. So kita masukkan nombor dulu for int. Sorry. Okay, int n is equal to 0. Okay, and then n is less than. Okay, is less than what is the size. Kita boleh tulis size saja. Ataupun kalau tak nak buat macam ni, you boleh buat num.length. Okay, you nak gunakan num.length ataupun you nak tulis size pun boleh. Both are acceptable. Okay, I'm preferring using size lah. Okay, sebab dia value yang sama. And then n plus plus. Then close. And then open and close braces. Okay. Now we need to replace with our own value. Okay, in the array kita masukkan value kita yang tersendiri lah. So our value will be using num n is equal to
num n is equal to, apa terbalik ni? Okay, num n is equal to sc.next int lah. So it should be in int lah, integer. Okay, so kat sini nanti dia akan masuk nombor berdasarkan size lah. Okay, so done. Okay, second part is done. Okay, now the third part yang terakhir is to call all the numbers and then check by using the method call whether the number is odd or even. Okay, so kita panggil dia dulu. Kita gunakan for. Okay, panggil dia keluar dulu. Gunakan for. Okay. Yang ni kena faham betul-betul. Yang ni betul-betul kena faham. Okay, so we are going to call this. And all the number dia akan appears. Bila number tu appears, kita nak gunakan ni. So macam ni nak buat. Macam nak panggil? Nak panggil kena buat objek dulu kan. So nak buat objek, apa dia punya statement? Apa syntax statement dia? Kita kena mula dengan apa? Kena create apa dulu? Method call kena create apa dulu guys? Ada dua benda tu. Yang pertama kena create apa dulu? Class name. Okay, kena create object by using class name. So what is the class name? Method okay, after class name, pilih apa nama objek dia lah. According to the rules of identifiers lah. objek object. Okay, and then equal to new. Lepas new apa? Lepas new apa? Respond guys. Lepas new apa? Class name. Class name again, which is method. Method Okay. R. And then last one. Method up. Okay, lepas tu. Lepas tu. Open and close bracket. And then don't forget semicolon. After we create the object, then we can call. Macam mana nak call dia? Macam mana nak call dia guys? How to call? Respond lah ni. Kenapa lag sangat ni? Please respond. How to call? Object.in. Okay, so using object dot apa? Method name. Okay, method name is odd. Odd even. Even. Lagi? Mesti ada arguments. This one we call this as a parameter. This one is a argument. So kalau ada parameter, mesti ada argument yang kita passing value dia. So nak tulis value dia apa kat dalam ni? Nak tulis apa value dalam ni? Tulis apa value dalam ni? Num n. Oh, very good. Who is it? Siapa tu? Siapa tu yang berkata? Low, zero, low. Oh, low. Very good, low. Okay, so yes. Nampaklah dengan jelas. So kita tulis num and then n. Why num n, low? Kenapa num n? Kena check semua number. Okay, so num n dia akan pergi ambil value dalam array tu, dalam box array. Because n will keep changing, so num n will get the value in the array and then it will send it to the here. Send it to here, and then after the value is here, then the value will be operates the if statement and will produce the message whether it is even or it is odd number. Okay. So kita try to compile and then kita try to look at the result. Okay, kita tengok pada result dia.
Okay, so dia keluar message yang pertama, enter size. Okay, let's say I'm going to enter 3 saja, tak nak banyak-banyak. Okay, and then sepatutnya keluar satu lagi message kan, masukkan value cikgu tak buat tadi, enter the value. So, cikgu masuk 3 value, let's say number 3, number 35, and number 7. Size 3, so value also must be 3 lah. And all must be in integer. Okay, so dia keluar 3 is odd number, 35 is odd number, 7 is odd number. Okay, let's try again. Tadi cikgu tak masuk pula even number. Okay, enter the size, let's say again 3. And then all this is size 4, 5, 9. Enter. So 4 even number, 5 number, 9 is odd number. Okay, so let's modify sikit. Jadi korang tahu berapa nombor nak masukkan lah. Okay, tu siapa on mic tu? Siapa on mic tu? Okay, thank you. Okay, so kita modify sikit, buat satu message kat sini lah. System.out.print. Sebelum dia masuk dalam ni kita buat message. Sorry, bukan kat sini guys. Control X dekat atas ni lah. Okay, Control V. Okay, system.out.print. Okay, kita bagilah message sikit. Enter. Enter. Enter berapa nombor nak masuk? Kalau cikgu nak tulis message enter berapa nombor untuk masuk? 3. Kalau 3 nanti tak boleh tukar kan? Let's say kita buat macam ni, enter. Okay, lepas tu tambah size. So kalau tadi masuk size 3, 3 lah keluar. Ni kalau masuk 4, 4 lah keluar value yang akan keluar. Enter size. Numbers. Okay, enter size numbers. Okay, faham tak apa cikgu buat ni sekarang ni? You understand? So kalau you masuk 3 kat sini dia keluar 3. Kalau you masuk 5 sini keluar 5. Faham tak? Faham. Okay. Faham, sir. Okay, so now let's proceed. Okay, enter the size. Let's say I'm using 4 now. So enter 4 now. Ini nanti kita adjust sikit lah. Kita adjust sikit supaya dia jarak. Enter 4 numbers. So boleh masuk terus sekaligus. 34, space bar, 5, space bar, 46, space bar, 7. So ada 4 numbers and then just press enter lah. Terus dia keluar result 34 is even number, 5 is odd number, 46 is even number, 7 is odd number. Okay. So how do you feel? Can you understand? How you feel? Okay, how you feel now? Okay, sir. Really, 100% can understand. Boleh faham 100%? 98 kot sir. 88. Oh, it's A already. Good. Okay, so there are 2 categories of student. First category of student, I want you to create again the coding here. Okay, create again the coding. Buat coding ni. Buat sekali, buat 2 kali, buat kali ketiga tanpa refer anything. Create the method and then try to put the method in array because last station final exam they are merging array with method. So kalau tahun ni keluar at least you ada experience merging array and method. Okay, that is first category of student. You know where you are. You know which category you are. The second category of students, I want you to, last time I taught you how to find the prime numbers, correct? Betul tak? Cikgu dah ajar prime numbers kan? Betul tak? Yes, sir. Okay. Betul. Okay, so the second category of student, I want you to create a method of prime numbers and then insert several numbers of array and then check whether the number is prime numbers or not. You think you can do it?
Boleh buat? Okay, kalau you rasa susah sangat tak boleh buat, you buat yang inilah. Tapi buat yang ini bukan salin. Okay, bukan salin. Mula-mula bolehlah salin. Kali kedua kena faham, kali ketiga jangan tengok langsung. Okay, boleh tak you buat benda ni? InsyaAllah, sir. Okay, so the second category of student, create a method to find a prime numbers, then use the method and call it in the array. Sama macam ni. Cuma kat sini untuk cari prime numbers saja. Untuk cari prime numbers, masukkan dalam ni, check the number and then prompt out the message whether the number, what number is prime number, what number is not prime numbers. Okay, that's a challenge for you. Okay, so I'm going to end my class early today, but I'm going to replace another hour during kita punya extra time pada malam Jumaat lah. Malam Jumaat pukul 8.30 sampai 9.30. Tadi Badria ada ingatkan saya, adakah malam Jumaat tu akan berterusan sampai bulan puasa? Okay, so the answer will be, I want to ask you, sebelum cikgu keluar result, cikgu nak tanya you all, macam mana you all? Boleh tak cikgu buat setiap malam Jumaat selepas solat tarawih, okay, sebagai kita punya extra class? Do you agree? Can lah? Can or cannot lah? Reply lah. Boleh tak? Just for 1 hour. Boleh. Boleh. Belum majority lagi. I want to hear majority voices. Tak tahu ikut majority tu. Boleh, sir. Boleh. Okay. So around maybe dalam pukul 10, 11, you ngantuk, you nak more, tak apa, tak ada masalah. Boleh makan depan laptop, depan handphone. Kita santai-santai buat 1 jam, boleh? Boleh. So starting from next week lah, because next week kita dah mula InsyaAllah, puasa. sir. Okay. Ya, tapi tak puas hati lah sebab ramai tak cakap. Boleh lah. Macam tak cukup. Siapa yang belum cakap? Boleh sir. Boleh je, sir. Boleh tu. Okay. You all sedar tak? You all tinggal Boleh, sir. Okay, good. You all sedar tak? Tinggal 3 minggu lagi nak exam. Ya. Kan? Cikgu rasa macam tak cukup je cikgu bagi kat you all ni lagi. Kita belum lagi buat ulang kaji, melibatkan sequence, selection, repetition balik kan. Kita dah fokus kat array. Kita tahu array ada 1 question. Ni sekarang dekat method pula, sikit kita dah fokus. Lepas ni kita kena go back. IPO, ingat lagi IPO nak buat macam mana? Pseudocode, flowchart, ingat lagi? Kalau tak ingat, buatlah. Sambil tu jangan tunggu buat sendiri exercise tu. Jangan tunggu Jangan tunggu nak gerakkan baru nak buat. This is your own future. Ni masa depan anda sendiri. Ada masa buat. Tinggal 3 minggu lagi guys. Tak lama lah. So hopefully you boleh berhari raya dengan senang lenang. You boleh bercuti. Yang tak sampai raya, you boleh bercuti dengan hati yang sangat berpuas hati, gembira. You telah berusaha dengan sebaik-baiknya. You telah all out. Okay, so jangan lalai, jangan leka, masa dah semakin hampir. Kalau you leka, you lalai, you akan rugi sebab masa tak akan kembali. Okay? Okay, so I think that's all for today. So I record this. Kai, are you here? Ada ke Kai kat sini? Macam tak nampak ada. Kai ada tak? Kai ada. Syami, Kai ada tak Kai? Tak ada, Kai tak dengar saya. Tak ada dengan awak. Okay, Kai ada dengan siapa? Akmal, ada nampak Kai? Sekejap sir, saya cari dia. Tak apa Akmal, tak apa. I going to end dah. Okay, tak apa, saya tak, mungkin ada urusan lah. Okay, tak apa, no problem. Okay, so I think that's all for today. Kita sambung lagi nanti dan cikgu bagi challenge tu, kalau boleh buatlah. Kalau tak boleh buat, at least you buat apa yang kita bincangkan hari ni pun cukup. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa ada question boleh stay back. Bye. Thank you, sir. 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 Okay. Terima kasih sir.
Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Welcome, Lukis. Sir, saya nak tanya. Okay, apa dia Kelly? Kenapa waktu awal-awal tu kan, yang Mhm. saya letak scanner atas Oh, okay. scanner AC tu, boleh tak saya terangkan? Okay, sebenarnya before this, I try cikgu letak scanner ni. Mana scanner tadi ni? This one. Cikgu try letak dekat atas, kat sini. Ctrl C, Ctrl V. Semua tak payah letak scanner dah dalam ni. Okay, tapi selupa sebab hari tu declare dia sebagai static. Maknanya kena letak perkataan static kat sini. Letak static baru dia boleh gunalah. Kalau tak, dia tak boleh guna. Tapi tak sesuai dengan syllabus U. Sebab syllabus U kita tak cover static, kita cover non-static. Sebab tu tadi dia keluar error bila tak ada dekat dalam. So cikgu buat decision balik, tak payah letak kat atas, tak apalah letak dekat dalam. Kalau dekat sini perlukan input, letak dalam dia. Kalau kat sini perlukan input, letak dalam dia. Scanner AC tu, tak apalah type banyak kali, tak apa. Faham tak KD? Apa maksud saya yang type banyak kali tu? Okay, kalau setiap kali kita buat method, ni method kan. Kalau dalam method ni, let's say cikgu nak masuk, minta input daripada user. Contoh method ni tak minta input daripada user kan. Let's say kalau cikgu buat method macam ni cikgu buat x is equal to sc.next. Okay, so this one will be input from user, correct? Betul tak? Ini input daripada user kan. So dia ada error kat sini. So kalau cikgu nak hilangkan error tu, kita kena create object dia. Ctrl C, create object. Letak kat sini. Barulah dia tak ada error. Faham tak? Oh, so maksudnya kalau dia ada Input. scanner tu kena jadi berulang bila Kena banyak. kita letak. Setiap method kena ada. Setiap method kena ada. Kalau kita dalam method tu kita nak minta input lah. Kalau dalam soalan ni cikgu tak minta input, so tak payahlah letak. Faham? Tak minta input. Tak, ni sekarang ni cikgu tak ada input dalam ni. Dalam void ni tak ada input kan. Sebab ini value ni diberi di sini. Dia bukan input daripada user. Kalau dia ada input pada user, kena sc.next tu. Okay, faham. Okay. Okay. Kalau ada lagi nak tanya-tanyalah. Dah ini tak ada. Okay. Nanti cuba buat ni Alright, sir. Thank Okay. you. Okay, welcome. Okay, Joshua, Izwan, Izzah, Aiman, are you here? Kalau tak ada, cikgu nak tutup lah. Okay, so I stop recording.